Hati yang bersih ialah hati yang tidak buta, dan hati seperti itu saja yang dapat mengenal Allah. Sebab tu hari ni jangan pelik, muslimat dah pelik-pelik macam-macam dah. Kita yang sebut, ustazah dia tu tak takut dosa ke? Kenapa dia buat macam ni ustazah? Kesian kat dia. Kerana Allah tak campakkan hati untuk merasa takut dan mengenal Allah. Tapi hati muslimat kalau sikit-sikit ni Allah redha tak ke aku? Ni Allah suka tak kalau aku buat macam ni? Ini hati yang benar-benar bersih. Masya Allah muslimat, sebab itu sedekahnya banyak mana terkadang tak dipandang Allah. Tapi bila setiap kali nak ambil benda, tak jadilah. Kerana apa tak jadi? Sebab takut ni benda ni haram. Sebab takut benda ni syubhah. Aku hanya nak ambil yang betul-betul pasti halal bagiku. Baru-baru ni saya minta mengulas muslimat tentang benda-benda macam ni lah. Pergi masjid, ustazah, masjid bagi 3,000 bungkus 300 bungkus nasi biryani. Lepas tu yang datang 300 orang, genap-genap je. Tiba-tiba 30 orang terakhir tak dapat. Dah pelik. Kak Teh tadi kira 300 orang ustazah. Nasi pun 300, 30 orang tak dapat. Kemana lagi hok yang awal itu? Suami kita sukalah nasi biryani kambing ni, bawa balik suka hati pok cik dia. Kan? Muslimat, benda belum lagi teragih kepada seluruh orang masjid surau. Dia dah ambil lebihan. Anak dia suka roti jala ni, dah bawa plastik siap-siap dah dalam handbag. Mohon terasa. Tidak berlaku di Masjid Ibnu Abbas mungkin, walaupun tiap-tiap kali kuliah ramai, tapi mesti kita jumpa orang macam ni. Sampai yang hujung muslimat, saya teringin terliur ni ustazah nak tengok tadi seri muka hijau dia tu, Masya Allah. Saya beratur belakang, saya nampak ambil 3 ketul. Seorang sakit hati ni ustazah kan. Tapi tak apalah, rezeki saya hari ni tak dapat seri muka, muslimat kan. Muslimat, ada orang yang teringat-ingat akan seri muka yang orang depan ambil lebih tadi. Kita balik rumah tak termakan, masuk dalam tong sampah. Kamu jawablah di hadapan Allah, yang lebihan tu kita makan ada orang teringin. Sedangkan penganjur dah kira siap dah 300 orang. Kadang benda ni kecil tapi memberi impak yang besar. Tapi muslimat dirahmati Allah, datang majlis ilmu pagi petang, tolong dengan sangat. Kerana apa? Ya Allah, aku ni seri muka dah ada, cekodok dah ada ni, 3 jenis kuih campur lagi dengan nasi lemak. Rasa perut aku tak muat ni. Tinggal dululah, nanti ada rezeki balik nak tanya Kak Teh, tak ada siapa dah nak makan kan? Tak ada, tolong bungkus-bungkus, senang kerja Kak Teh. Contoh, bawalah balik. Tapi ni awal-awal muslimat dah bungkus dulu untuk lunch Kak Teh, malam nanti boleh panaskan. Suka hati merangkap lunch dengan dinner sekali. Hasil bawa balik daripada masjid. Muslimat, mudah-mudahan tidak ada anak murid Ustazah Zah yang begitulah kan, sebab dah khabar dah ni. Jadi kalau ada pun sebelum ni tolong stop hari ni juga dan beristighfar pada Allah. Buat pengumuman kat mikrofon sekejap lagi. Ada ke yang sebelum ni nampak akak terlebih bawa seri muka balik ke rumah, terasa hati akak orderkan 1 talam ganti, contoh. Sebab apa muslimat dirahmati Allah, kita takut benda yang termasuk seminggu mak saya tak boleh makan, saya bercakap kat telinga dia, mengalir air mata. Mak baik, mata mak ni digunakan untuk benda-benda yang baik. Mak mana ada keluar-keluar rumah macam kami. Tak ada muslimat. Mak saya sangat-sangat naif. Walaupun begitu, mak mesti ada dosa mata yang takut Allah tak ampunkan. Mak redha, mak jadi orang tak dapat melihat dah 3 minggu dah ni, jatuh air mata dia muslimat. Tiba-tiba seminggu tak boleh makan dah mak. Dalam kita makan yang kita rasa halal, bapak saya kerja buruh je muslimat dirahmati Allah, tak pernah ambil daripada mana-mana. Itulah cukup ke tak cukup. Tapi kita tak tahu mak mungkin ada termasuk jadi benih tubuh darah daging kita ni dengan setitik yang haram. Jadi Allah nak bersihkan dengan tak bagi mak makan dalam seminggu ni. Mak redha ya, mengalir air mata muslimat. Tak boleh bercakap dah. Sebelum ni bercakap dengan kami, tak boleh bercakap mak. Mungkin lidah kita ni pernah menyakitkan hati orang kan. Kita tak mampu nak minta maaf dekat semua orang. Mak redha, mudah-mudahan dengan cara ni Allah gugurkan, ampunkan dosa-dosa mak. Mengalir air mata. Walaupun tak ada respon, saya yakin dia masih mendengar dan ada istighfar dalam hatinya muslimat. Sebab kita bukan manusia yang maksum, yang tak ada dosa langsung. Pasti ada dosa. Jadi Allah sayang kita di akhir hayat tu, bila Allah bagi sakit, muslimat redhalah. Jangan kita berkeluh kesah dengan sakit kita. Nabi yang kata, mu redha dengan sakitmu, Allah janji untuk gugurkan dosa-dosamu. Baik, pergi perenggan yang ketiga.
Kerana itulah kebanyakan ahli sufi yang menjalani hidup untuk mensucikan hati mereka dari segala sifat-sifat tercela, sanggup, gariskan kalimah sanggup, meninggalkan kesenangan dunia dan kekayaan harta benda. Muslimat, lisan kita biasa sebut sanggup meninggalkan kesenangan dunia dan kekayaan harta benda. Tapi bila kita diuji demikian muslimat, tak ramai sebenarnya yang sanggup. Kerana apa muslimat? Lazatnya dunia ini menjadi hamba kepada nafsu kita, nak rebut dunia. Apa yang orang lain dapat, kenapa dapat ke dia, kenapa tak dapat pada kita? Sebab itu Imam Ghazali kata kalau dibelah dada setiap kita ni dah sesak penuh dengan dunia, jarang sangat yang penuh dengan akhirat. Ternyata sebenarnya kaya raya belaka kita ni. Apa maksud Imam Ghazali kita ni sebenarnya kaya raya belaka? Sebab hati ni dah penuh dengan dunia, tak penuh dengan akhirat muslimat. Jadi kalau kita boleh terjemahkan, isi hati kita ni cukup dah kaya raya. Sebab tu Nabi offer mu sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, dapat pahala, dapat ganjaran seperti dunia dan isinya. Hok kaya mana jiran kita muslimat? Dia takkan kaya dapat dunia dan seluruh isinya. Baru 3 biji Mercedes tu jangan heran. Nabi janji 2 rakaat sebelum subuh dapat dunia dan seluruh isinya. Orang yang alim dan imannya betul-betul jatuh cinta kepada Allah, siapa yang cakap ni kekasih Allah, tak banyak cakap, terus buat. Tapi Ustazah, acik pening kepala pagi tadi, tak buatlah 2 rakaat sebelum subuh. Acik buat 2 rakaat sebelum subuh, lepas tu acik letih, acik baring balik. Subuhnya bila? Qadha pukul 9 pagi. Itu silap besar lah muslimat kan. Kalau sebelum subuh sunat dapat dunia dan isinya, fardu subuh tu apa pula fadilatnya? Tak banyak kita jumpa muslimat. Fardu subuh fadilatnya apa, zuhur fadilatnya apa. Nak cerita kata alim ulama, kalau sunat 2 rakaat sebelum subuh sudah begitu, bayangkan fardu subuhnya. Tapi kesian kita, banyak yang kejar benda sunat, fardunya ditinggalkan. Kerana apa? Banyak amalan sunat ni fadilatnya apa, fadilatnya apa, fadilatnya apa. Tapi dia tak fikir fardu kenapa Allah wajibkan. Ada sebab untuk memisahkan kamu dengan kehidupan yang menyakitkan. Syurga jua tempat orang yang tidak pernah berpisah dengan fardu. Tapi kamu pisahkan diri kamu dengan yang fardu. Bahaya muslimat. Okay? Baik, keempat, perenggan kedua. Tengok ya. Saidina Umar biasa menangis melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa menangis tengok kehidupan. Kerana apa muslimat? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kunci masyriq wal maghrib, timur dan barat, utara selatan ada pada Rasulullah. Maknanya kekuasaan Nabi ni hebat. Tapi kenapa tidak memilih untuk kaya? Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku ini adalah utusan Allah ya Umar. Aku ini bukanlah seorang kaisar dari Parsi atau Rom." Maknanya kerajaan Parsi dan Rom siapa yang tak kenal muslimat? Pakaiannya pun boleh daripada emas dan permata. Mereka menuntut dunia, tetapi aku menuntut akhirat. Subhanallah muslimat, ini kata-kata siapa? Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak cinta hatinya, tak rapat dengan Nabi, bila baca perenggan ni dia kata apa? Tu Nabi, mana boleh nak sama dengan kita? Tu muslimat. Bezanya orang alim yang sedang membaca ini, kita perhatikan muslimat dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis yang lain pula ada menceritakan malaikat Jibril datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam Tuhannya, dan Jibril bertanya, "Manakah engkau sudi ya Muhammad, menjadi seorang nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman atau menjadi seorang nabi yang papa seperti Nabi Ayub?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tenang. Gariskan kalimah itu. "Saya lebih suka kenyang sehari dan lapar sehari. Dikala kenyang saya bersyukur kepada Allah, dikala lapar saya bersabar di atas ujian Allah." Faham tak maksud muslimat? Sebab itu orang beriman ini dahsyat muslimat. Ketika dia mendapat nikmat dia bersyukur, ketika dia dapat musibah dia sabar kepada Allah. Jadi siapa yang beri nikmat, siapa yang beri musibah, itulah Allah. Bukan ia datang sebab saya kahwin dengan abang lah saya jadi miskin, sebab mak ada anak-anak degil macam ni lah kehidupan mak jadi macam ni. Dah. Yang mendatangkan semua itu nak meletakkan kita dapat nikmat atau musibah adalah Allah. Allah nak cek level syukur kita, level sabar kita muslimat.
Jadi Nabi selalu mengajarkan kepada kita perkara-perkara demikian. Mudah-mudahan muslimat hati kita hanya ingin memburu keredaan Allah. Kerana apa? Kita bila buru keredaan Allah, kita tak nampak benda lain, hanya nampak syurga jelas.